TV KPM. Kanda, sampai hati Kanda mahu menghukum Dinda. Sampai hati? Dinda juga sampai hati memperlakukan Kanda begini. Apa kesalahan Dinda, Kanda? Itulah kau. Ekau buat gulai lomak batang pisang. Ekau pun lotak pokok pisang. Apa roman ni? Ni pasal apa? Takkan nak letak pokok nyok pula? Aduh, yai. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Dan ini adalah guru yang akan bersama-sama dengan kita di sini. Tidak asing lagi, sosok tubuhnya kita kenal. Tetapi sebelum itu kan cikgu, saya nak terangkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Contohnya macam kami berdiri menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, memakai pelitup muka di tempat awam, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Walaupun cikgu kita ni dah tidak asing lagi di teras ni, tapi kita tetap nak berkongsi profil beliau. Jom sama-sama kita saksikan. Jom semua kita persilakan GTR Great Teacher Ridwan. Apa khabar cikgu? Sihat, alhamdulillah Nisa. Sekali lagi di Teras, Cikgu Ridwan merupakan guru mata pelajaran sejarah dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Itu yang cakap bahasa Nogori tadi tu. Dan dia pun rapik dengan apa yang kita nak belajar ini. Rapat dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini, di mana topik kita adalah sejarah Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Macam biasa kan cikgu, saya mestilah tak nak sorang-sorang. Sebelum saya tanya cikgu apa topik yang akan kita pelajari dengan lebih lanjut lagi, saya nak jemput rakan-rakan saya yang juga pelajar-pelajar dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Hai, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita. Kita ada kawan baru hari ini cikgu. Betul. Kawan baru. Jom kita sama-sama berkenalan dengan mereka. Saya persilakan adik Nabila Syuhada. Silakan. Hai, saya Nabila Syuhada. Kemudian kita ada adik Afifah, silakan. Hai, saya Afifah Mardia. Hai Afifah, kita jemput Putri Nurul Iman, silakan. Hai, saya Putri Nurul Iman. Okey, seterusnya Siti Khadijah. Hai, saya Wan Siti Khadijah. Hai, dan kawan baru kita Marsha, sila perkenalkan diri anda. Hai, saya Nur Zahra Marsha. Hai semua, apa khabar? Semua sihat ya? Alhamdulillah, kalau sihat, kalau ceria, kalau bersemangat dan bersedia macam biasa, bagi Kak Nisa double thumbs up. Yeay, semua kawan-kawan kita dah bersedia lah cikgu, bersemangat. Saya macam biasa, kalau subjek ataupun mata pelajaran sejarah ni, saya pun bersemangat. Ada je Cikgu Ridwan ni yang nak bawakan untuk kita ya cikgu. Okey, tetapi sebelum itu, sebelum saya tanya cikgu, apa kaitannya situasi kita tadi tu dengan mata pelajaran kita pada hari ini, saya nak tunjukkan kad ucapan digital yang kita terima daripada murid-murid di seluruh Malaysia bersempena dengan sambutan Hari Guru 16 Mei yang akan tiba tidak lama lagi dengan tema #terima kasih cikgu, dan tema untuk sambutan Hari Guru adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Baiklah, seperti anda lihat di kaca TV anda, ada kad ucapan digital yang dikirimkan. Terima kasih kepada yang mengirimkan kepada kami di Didik TV. Terima kasih semua. Baiklah cikgu, saya nak tanya. Kita kembali kepada topik kita, iaitu sejarah Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Apa yang kita nak kupas hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tak banyak tapi juga tak sikit. Kerana kita akan merangkumi 4 buah negeri. Kita akan belajar pengasasan Kesultanan untuk keempat buah negeri ini tadi, iaitu Kedah,
Negeri Sembilan, Ya. Perlis dan Kelantan. Jadi pada masa yang sama, itulah tadi kita tengok dalam scene yang tadi tu, Negeri Sembilan jumpa dengan Kedah, kan dah jadi logat macam tu. Maksudnya ada hubungan di antara negeri-negeri yang akan kita belajar hari ini. Ya, ini adalah subjek bagi tingkatan 2. Tingkatan 2. Jadi kawan-kawan di rumah boleh turut sama mengulang kaji dan mengambil nota daripada sesi kita pada hari ini. Betul. Mungkin cikgu nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi mungkin situasi zaman dahulu kan cikgu. Semestinya tidak sama macam zaman sekarang. Dan 4 negeri ini terletak di orang kata apa sisi yang berlainan dalam Malaysia ni. Betul. Jadi macam mana boleh ada dia punya sambungan connection dia tu. Dekat situlah keistimewaan dia 4 buah negeri ni tadi. Kalau kita tengok dekat dalam DSKP, dalam DSKP, negeri yang lain tu dipecahkan. Pahang yang lain tu dipecahkan satu kelompok yang lain sebagai warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi untuk 4 buah negeri ni, walaupun tempatnya berbeza tetapi dia ada perkaitan. Kalau kita tengok, Kedah duduk dekat utara dengan Perlis mungkinlah sebelah-sebelah. Tapi Negeri Sembilan dengan Kelantan agak jauh sikit. Sangat tapi jauh, ada kaitannya. Okey, saya tertarik sebab daripada utara kita ke selatan Negeri Sembilan dan kita ke timur pula ke Kelantan. Dah 3 titik yang sangat-sangat berbeza. Betul. Dan saya kira kalau zaman sekarang sekalipun kalau kita mengembara ke sana ataupun kita pergi ke, contohlah saya nak pergi dari Pahang, nak pergi ke Kedah. Jauh tu naik kereta berjam-jam. Kalau orang zaman dahulu, bagaimana agaknya mereka boleh sampai pengaruhnya di negeri-negeri ini seterusnya menjalinkan satu hubung kait antara keempat-empat. Jadi itu apa yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu subtopik kita adalah sejarah kerajaan Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan dan juga Perlis. Saya hari ini rasa macam alamak macam banyak je kita nak belajar pada hari ini cikgu ya. Banyak agak-agak banyak tak? Banyak, memang banyak. Itu sebab kita bawa extra gang sikit. Extra gang. Mungkin kita perlukan bantuan beliau untuk menjawab soalan dan juga membantu rakan-rakan di rumah berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Baiklah, saya kira rakan-rakan di rumah pun macam dah bersedia. Betul. Kawan-kawan di studio dah bersedia, dah bagi double thumbs up kan? Tanya lagi sekali kan? Double thumbs up. Yang penting kekal bersedia dan juga kekal fokus selama 1 jam kita bersiaran ini kan. Sebab saya pun dah, orang kata apa, dah tak sabar-sabar ni cikgu. Jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Baik. So, hari ini kita akan tengok kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Baik, dekat sini kita tengok ini adalah sukatan kandungan Ini dalam DSKP, so kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Jadi kita akan belajar nampak banyak tapi tak banyak, tapi juga tak sikit. Iaitu kita akan belajar 6.31 memperihalkan pengasasan Kesultanan Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan dan Perlis. Dan kita juga akan menerangkan hubungan di antara keempat-empat buah negeri ini tadi. Dan di akhirnya, murid-murid di studio maupun murid-murid di atas talian maupun murid-murid yang di rumah akan dapat membuat kronologi pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis serta menyatakan hubungan kerajaan keempat-empat negeri ini tadi. Baik. Okey, jadi boleh kita mula ya Nisa? Silakan. Baik, kita mulakan. Baik, kalau kita tengok, okey, ini adalah satu ilustrasi yang didatangkan kepada kita tentang keadaan. Kalau kita tengok hari ini sedang kecoh diperkatakan di media sosial tentang tamadun Sungai Batu. Baik. Yang kita jumpa di Kuala Sungai Merbuk. Kalau tengok dalam peta, ada Kuala Sungai Merbuk. Baik, kita nak tanya pada murid-murid yang ada dekat atas talian ni. Baik, apa yang kamu nampak ada dekat dalam ilustrasi yang dipaparkan ni? Siapa nak jawab? Okey, Khadijah pula dah, maaf, Syuhada. Silakan. Syuhada. Cikgu, saya nampak kapal cikgu kat situ. Nampak kapal. Okey, kapal kita accept, kita terima. Okey, lagi yang lain? Yang lain, Khadijah. Ya, Khadijah. Silakan. Saya nampak Gunung Jerai kat belakang tu. Gunung Jerai. Gunung Jerai. Okey. Ada lagi yang lain? Ya, Iman. Silakan. Saya nampak Sungai Mas. Sungai Mas, perkataan Sungai Mas ni. Baik. Sebenarnya apabila dekat sini macam yang Khadijah cakap tadi, bila kita nampak Gunung Jerai ni kita dah tahu dah. Ini mesti Kedah. Betul. Ini mesti Kedah. Jadi, minggu lepas cikgu dah bagi tahu untuk kelas hari ni tolong buat pembacaan awal. Jadi hari ni cikgu nak dengar apa pembacaan awal daripada kamu. Baik. Siapa yang sepatutnya buat negeri Kedah? Siapa? Ya, Afifah. Silakan. Baik. Mari Afifah, kita kongsikan apa yang Afifah dah baca tentang negeri Kedah. Mari kita kongsikan. Apa yang saya dah baca, Kerajaan Kedah, Maharaja Dewa Raja dari Parsi datang ke Kuala Sungai Merbuk Kedah pada sekitar tahun 630 Masihi. Dan Dharma Dewa dan Sesekasa Ketua Orang Melayu di Kedah telah
menghadap dan melantik Maharaja Debaraja menjadi Raja Kedah. Ya. Pemasyuran Maharaja Debaraja sebagai Raja Kedah. Baginda kemudiannya telah membina pusat kerajaan di Sungai Mas. Kawasan pemerintahan Kerajaan Kedah berkembang menerusi pembukaan kota atau pusat-pusat biran baharu setelah seseorang pemerintah menaiki tahta. Kedudukan kepada Sungai Merbuk yang menghadap ke Selat Melaka dan Gunung Cerai iaitu pusat tertinggi di Kedah telah menarik kehadiran pedagang. Saya menarik bila dia menyebut benda ni. Maksudnya Nisa, dia baca dari sumber yang betul. Terima Kalau kasih, kita Afifah. tengok, terima kasih Afifah. Baik, kalau kita tengok memang betul kedudukan Kuala Sungai Merbuk yang menghadap kepada Selat Melaka menjadi faktor yang penting kemunculan kerajaan di negeri Kedah. Okey, kalau kita tengok sama seperti maklumat tadi saya dengar Afifah ada sebut tentang Maharaja Derbaraja. Jadi yang dikatakan datang daripada Parsi pada sekitar tahun 630 Masihi. Suka untuk saya ingatkan murid-murid di atas talian maupun yang di rumah bahawa Masihi bermaksud selepas kosong. Kalau sebelum tu dia akan tulis SM, sebelum Masihi, sebelum tahun kosong. Yang mana tahun ni? Tahun yang kita guna sekarang lah. Sekarang 2021 Masihi. Cuba tolak 2021 dengan 630 ni. 1000 lebih tahun dekat situ. Jadi Tan Dermadewa dan Tun Perkasa adalah ketua orang Melayu di Kedah yang menghadap dan melantik. Jadi kita tengok pemasyuran Maharaja Derbaraja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi. Kenapa dari Parsi? Ni tadi. Sebab Maharaja Derbaraja daripada Parsi. Okey, baik kalau kita tengok ini adalah kerajaan Kedah hari ini. Ini adalah peta negeri Kedah hari ini. Kalau kita tengok atas tu dah jadi Perlis ya. Betul. Atas tu dah jadi Perlis. So ini adalah kerajaan negeri Kedah. Cikgu, saya perasankan daripada pertama episod kita dulu dengan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ya, betul. Kalau kawasan tu ada muara sungainya mesti masyhur. Mesti mendapat tumpuan ramai, cikgu. Betul. Kalau kita tengok pun waktu awal-awal belajar dulu waktu tingkatan 1 ingat lagi tak? Waktu kita belajar tentang tamadun kita belajar tentang tamadun, semua tamadun awal tu didirikan di tebing sungai. Mesti nak kena ada sungai. Sebab waktu tu mungkin senang nak jadi pengangkutan. Kita bawa benda boleh tergapung, terjun kat sungai, naik, dah boleh sampai dekat bawah. Lepas tu nak balik, kita larilah kat tebing tu, balik semula ke atas. Dan kawasan sungai adalah kawasan yang subur untuk sumber tanaman. Baiklah cikgu, kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Ridwan serta rakan-rakan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Jom cikgu, kita teruskan pembelajaran kita. Baik, kita tengok kalau tadi kita tengok dekat sini, kita dah baca, benda ni semua boleh nampak semua murid-murid di rumah maupun yang di atas talian boleh nampak. Mari kita kongsikan satu klip video tentang negeri Kedah. Mari kita saksikan. Jom kita sama-sama saksikan video ini. Kerajaan negeri-negeri Melayu secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu Kerajaan Negeri Melayu Tua dan Kerajaan Negeri Melayu Baru. Kedah merupakan salah sebuah kerajaan Melayu tua yang sezaman dengan Kerajaan Pahang dan Perak. Kesultanan Melayu Kedah pada hari ini merupakan kesinambungan berterusan daripada kerajaan yang wujud pada abad ke-7. Kerajaan Kedah telah pun bermula sejak daripada zaman pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha lagi. Bukti kewujudan kerajaan ini
telah dapat ditemui melalui kajian ekologi yang mengagumkan yang terdapat di Lembah Bujang. Kerajaan Melayu Kedah di sebelah utaranya pernah melempasi sampai ke kawasan Ranung di segenting Kera, selatan Thailand hari ini. Di sebelah selatannya melempasi kawasan di Lembah Kurau di negeri Perak pada hari ini. Di kawasan pedalaman bersempadan dengan Kerajaan Melayu Patani. Ya, itu dia serba sedikit video berkenaan dengan sejarah zaman Melayu Kedah dulu zaman-zaman dahulu kala dulu. Ya. Masya. Ya. Apa tu Masya? Cikgu, saya ada baca. Menurut sumber arkeologi, aktiviti perdagangan di pelabuhan Sungai Mas, Kedah bermula sejak abad ke-5. Dua sumber utama pengasasan kerajaan Kedah ialah naskah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang mencatatkan pengasas pertama dari Parsi. Yang kedua, naskah Hikayat Merong Mahawangsa yang mencatatkan pengasas pertama daripada Keturunan Rom. Sarjana berpendapat Rom ialah Parsi pada masa tersebut. Wah, baguslah Marsha ni, dia rajin membaca untuk menambah pengetahuan. Tu nama dia buat homework. Ya. Cikgu dah bagi minggu lepas dan dia baca. Pelajar macam ni yang kita nak harap murid-murid di rumah boleh mencontohi Marsha. Baik. Jadi habis cerita kat Kedah. Saya rasa cukup lengkap maklumat tu tadi. Afifah dah kongsi, kita dah tengok dekat slide dan kita dah dapat maklumat tambahan daripada Marsha. Apa kata kita ke negeri yang seterusnya? Jom, iaitu Negeri Sembilan. Sembilan. Macam awal kita tadi, Nogori, bila cikgu. utara jumpa Nogori, masak gulai, batang pisang, dia letak pokok pisang. Baik, kita pergi ke Negeri Sembilan. Siapa yang sepatutnya buat Negeri Sembilan? Siapa homework Siapa dia? yang sepatutnya buat Negeri Okey. Sembilan? Ya, Iman. Teruskan. Iman, silakan. Saya nak khabar pasal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pada awalnya merupakan naungan Kesultanan Johor Riau. Sejak awal abad ke-15, masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan. Pada tahun 1770, 4 penghulu luak terdiri daripada Sungai Ujong, Sungai Jelebu, Johor dan Rembau telah menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau. Raja Minangkabau bersetuju mengutuskan Raja Melewa sebagai pemerintah di Negeri Sembilan. Pada tahun 1773, Raja Melewa mengasaskan Kerajaan Negeri Sembilan yang berpusat di Seri Menanti. Yang Tuan Antah 1872 hingga 1888 merupakan antara yang masyhur. Baginda berusaha menjaminkan keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar. Dan dah kobar. Dan korban tadi. Berusaha. Panjang berusaha dia. Baik, betul. Bagus, terima kasih. Terima kasih Iman. Itu namanya pembacaan yang baik. Maklumat yang diperolehi juga baik. Hampir dengan apa yang cikgu sediakan untuk kamu semua. Baik, kita tengok betul. Negeri Sembilan asalnya merupakan naungan Kesultanan Johor Riau. Dia asalnya di bawah Johor Riau. Kemudian abad ke-15, masyarakat Minangkabau berasal daripada Sumatera telah datang. Jadi ketika itulah 9 buah negeri ni tadi. 9 buah negeri tu nama dia Negeri Sembilan kan? Okey, bergabung kemudian pada tahun 1770 4 penghulu luak. Luak ni tadi dia besar lagi daripada negeri tu. Daripada 9 dia jadi 4. So dia ada 4 penghulu luak. Kemudian menghantar utusan jemput anak Raja Minangkabau bawa ke Negeri Sembilan untuk jadi raja kat Negeri Sembilan lah. Okey, Minangkabau bersetuju memutuskan Raja Melewa sebagai pemerintah Negeri Sembilan. Dan lepas tu Raja Melewa lah mengasaskan Kerajaan Negeri Sembilan yang berpusat di Seri Menanti bermula daripada tahun 1773. Jadi bila dia jadi raja, dia kan tadi kan kita ambil dia daripada Minangkabau, jadi dia dah guna gelaran dia sekarang, dia dah jadi Yam Tuan. Yam Tuan Seri Menanti dan mendapat pengiktirafan daripada pemerintahan Kesultanan Johor. Okey, semua masih okey ya, mengikuti dengan baik ya. Ya, Marsha nak tanya soalan, silakan. Aktif betul kawan baru kita ni, silakan. Korang-korang, saya ada baca. Ya. Nama Negeri Sembilan merujuk persekutuan 9 buah negeri dalam istilah Minangkabau yang membawa pengertian kawasan atau daerah. 9 buah negeri tersebut ialah Sungai Ujong, Lebu, Jempol, Johor, Rembau, Tampin, Ulumua, Inas dan Gunung Pasir. Gunung Pasir. Bagus Marsha, terima kasih.
Betul. Itu sama macam yang kita tunjukkan dekat sini. Inilah 9 negeri tu ataupun negeri waktu tu bermaksud daerah ni tadi. Okey, jadi Sungai Ujong. Ni mungkin ramai yang tak tahu. Kawasan Sungai Ujong ni lah yang hari ni kita kenali sebagai Seremban. Tempat sekolah mereka ni lah. Kelana Petra Makmur duduk di Seremban. Okey, kalau kita tengok Yang Tuan Antah pada 1872 merupakan antara pemerintah yang masyhur. Kemudian berusaha menjamin keamanan negeri dan yang paling menarik daripada awal Negeri Sembilan tadi mengambil putera daripada Minangkabau untuk jadi pemerintah di Negeri Sembilan. Tapi bermula dengan pertabalan Yang Tuan Radin, putera Yang Tuan Lenggang pada tahun 1830 sistem penggantian digunakan. Maksudnya dah tak ambil dah daripada Minangkabau. Jadi anak kepada raja yang semasa akan menaiki tahta menjadi pemerintah negeri tersebut. Walau bagaimanapun jangan dilupakan bidang kuasa 4 undang yang ada. Jadi yang nak naik ni mesti mendapat perkenan ke 4 undang tu baru dia boleh ditabarkan. Baiklah. Okey. Seterusnya. Kita pergi, tadi dah kata daripada utara, kita bawa ke pantai barat, mengunjur ke selatan, sekarang kita pergi ke timur. Kita pergi ke timur dan kita akan bercerita tentang Kerajaan Kelantan. Ini saya sangat-sangat tertarik sebab saya orang pantai timur, cikgu. Orang Tapi pantai saya timur. Kelantan, saya orang Pahang. Kau orang Pahang. Orang Pahang, samalah kita je. Jadi sebelum kita ke Kerajaan Kelantan pula, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menonton teras di Didik TV KPM. Nisa nak ingat kepada anda semua, walaupun kita nak menyambut raya ni, tetap menggunakan ataupun mengikut SOP yang telah ditetapkan dengan menjaga penjarakan fizikal dan juga menjaga orang kata apa, norma-norma kita patut. Inilah kita sanitasi tangan kita pakai pelitup muka dan jangan lupa untuk tidak mengunjungi warga-warga emas yang berisiko tinggi. Baiklah cikgu, kita tadi telah pergi ke Kerajaan Nogori Sembilan. Kita dah pergi ke Kerajaan Kedah. Hampa semua masih mengikuti ke? Saya nak tanya kawan-kawan saya ni semua okey? Kalau okey, bagi Nisa double thumbs up. Okey, semua dah bagi double thumbs up. Jadi saya rasa kawan-kawan di rumah pun dah aktif mengambil nota. Jom cikgu kita teruskan ke yang seterusnya iaitu Kerajaan Kelantan. Silakan. Ya, betul. Baik, kita kembali ke sini. Tadi kita dah sampai ke Nogori Sembilan. Jadi daripada Nogori Sembilan ni kalau ikut kita nak ke Kelantan, kita akan lalu Pahang dulu. Betul ya Nisa? Negeri kita tu. Betul. Jadi daripada Negeri Sembilan, kita akan merentas Pahang dan boleh buat pilihan sama ada nak melalui Terengganu atau kita boleh lalu Lebuh Raya yang baru dah buka direct daripada Pahang. Terus boleh sampai ke Kota Baru. Betul. Jadi Kelantan ni sebenarnya agak istimewa pada kita. Kenapa istimewa? Sebab kalau ingat ya Nisa, dalam sesi sebelum ni kita pernah cerita tentang sistem jemaah menteri. So sistem jemaah menteri yang paling popular dan dijadikan teras dalam pembentukan pentadbiran di Malaysia pun diambil daripada sistem jemaah menteri Kelantan. Sistem jemaah menteri Kelantan. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, dah adanya sistem jemaah menteri kita dah belajar. Betul. Tapi kita nak tahu dari mana asal usulnya negeri Kelantan ni tadi. Baik, saya nak tanya, minggu lepas juga saya dah ingatkan untuk baca tentang ni. Siapa yang saya suruh baca negeri Kelantan minggu lepas? Siapa? Wan Siti Khadijah. Wan Siti Khadijah. Anda orang Kelantan? Orang Kelantan ke? Ya, kawin orang Kelantan. Iyalah. Okey, jadi tepatlah orangnya. Iyalah tu Kelantan lah tu. Nama apa? Wan Siti. Wan, boleh panggil Wan ke Wan? Wan boleh? Boleh. Boleh. Tu dah boleh. Boleh. Okey, silakan. Silakan Khadijah.
Ni Ambo nak royak berkenaan dengan Kerajaan Kelantan. Okey, baik. Pada tahun 1650, Kelantan merupakan sebahagian daripada negara Patani Besar yang diasaskan oleh seorang raja, iaitu Raja Sakti I. Okey. Pada tahun 1670, kemangkatan Raja Bahar telah menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah, iaitu Kelantan Barat dan juga Kelantan Timur. Pada tahun 1672, di kota Kubang Labu, putera di sana iaitu putera Long Yunus Ya. telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini dan baginda dinaikkan pangkat sebagai Yang di-Pertuan Kelantan. Pada tahun 1777, baginda telah memindahkan pusat pemerintahan ke kota Galur iaitu di timur tebing Sungai Kelantan. Pada tahun 1837 hingga 1886, Baik. terdapat seorang sultan iaitu Sultan Muhammad II. Dia adalah salah seorang daripada pemerintahan yang masyhur. Baginda telah mengasaskan Kota Baharu sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1844. Baginda juga membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam dan juga sebagai tempat pentadbiran Kerajaan Kelantan. Baik. Terima kasih kepada Khadijah di atas penjelasan dan perkongsian mengenai dengan Kerajaan Kelantan. Kelantan. Baik, kalau kita tengok nama ni ya. Siti Wan Siti Khadijah. Ya. Bersemangat dia bercerita tadi ya. Betul-betul kata apa? Cerita tentang kampung sendiri. Ya. Cerita tentang kampung sendiri. Tapi suka untuk saya ketengahkan dekat sini. Bagus. Maksudnya murid-murid kita ni menjalankan homework dia dengan baik. Betul. Membuat penerokaan bukti terhadap sesi pembelajaran kita ini. Persediaan yang mereka ada cukup baik. Tahniah. Baik. Itulah penting dia dari Kelantan sampai ke Negeri Sembilan ya. Ya, Siti? Masya. Ya, Silakan. Masya. Ada soalan. Bagus, Masya. Ya, Masya. Teruskan, Masya. Cikgu, saya dah baca yang apa cikgu suruh baca tadi. Apa yang awak baca tu, Masya? Negara Patani besar meliputi gabungan wilayah Terengganu, Patani, Singora dan Patalung. Ya. Pusat pentadbirannya adalah di Kota Pangkalan Datu. Pemerintahan kerajaan ini juga dikenali sebagai keluarga Diraja Jembal dan bertahan hingga penghujung abad ke-17. Ya, terima kasih Marsha. Bagus mereka ni. Sejarah melibatkan banyak pembacaan. Kalau kita faham jalan cerita, kronologi, orang-orang yang berkepentingan ataupun watak-watak utama lah ya. Betul. Dalam kronologi sejarah ni pasti anda takkan rasa sejarah ni susah, cikgu kan? Betul. Sejarah ni sebenarnya seronok sangat. Betul sangat. Itu sebab kita sebut sejarah bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris kita sebut his story. Jadi bagus budak ni. Cikgu dia cikgu lelaki, betul lah tu. His story. Cerita cikgu lelaki dia. Mungkin cikgu dia ni hebat ni. Selalu bercerita dengan dia ni. Saya nampak Masya angkat tangan lagi. Silakan Masya angkat tangan lagi, Masya. Aktif betul apa lagi tu, Masya? hari ni. Silakan. Ini ada satu fakta untuk Nija. Nija tahu tak? Apa dia tu? Apa dia? Tentang Cik Siti Wang Kembar. Tahu. Cik Siti Wang Kembar? Cik Siti Wang Kembar adalah raja perempuan dekat Kelantan yang berjiwa rakyat. Dia seorang pemerintahan yang memang disayangi oleh rakyat di sana. Cik Siti Wang Kembar juga memerintah wilayah tebing Sungai Kampung Cali pada awal abad ke-17. Kijang yang ada di duit shilling wang emas tu merupakan binatang kesayangan baginda dan telah dijadikan sebagai simbol pemerintahan kerajaan Kelantan. Ya, terima kasih. Terima kasih Khadijah dan juga Masya. Baguslah mereka turut sama berkongsi informasi tambahan, apa yang kita boleh baca. Sekarang ni zaman dah maju. Betul. Kita buka je internet tu, kita dah boleh mengakses kepada pelbagai sumber pengetahuan, informasi-informasi tambahan. Tetapi pastikan kita baca di sumber yang betul. Betul. Jadi keadaan itu berubah. Kalau dulu kalau ingat waktu kita belajar sejarah dulu okey, masuk waktu sejarah cikgu keluar hadapan okey,
keluar buku salin. Cikgu Ya. pun keluar dia punya kapuh, tam tulis kat depan. Kita Betul. pun salin, hafal dan jawab exam. Jadi waktu tu ramailah bila kata nak masuk degree, nak buat sejarah, tak nak. Tak nak. Penat Subjek nak apa ingat, paling cikgu. susah selepas matematik tambahan? Sejarah. Sejarah. Kan? Jadi bila keadaan tu berubah, inilah yang kita panggil sebagai pembelajaran berpusatkan murid. Guru Ya. sebagai pemudah cara. Macam yang Nisa cakap tadi, bila merujuk kepada satu-satu bahan, pastikan bahan itu betul dan siapa yang akan mengesahkan bahan ini adalah sumber yang betul. Ya. Sudah pasti merujuk kepada guru di kelas masing-masing. Baik murid-murid di atas talian maupun murid-murid yang di rumah, pastikan merujuk sumber kepada guru masing-masing. Baik, kita Betul. pergi kepada negeri Kelantan. Baik, cikgu. Yang ini Nisa yang disebutkan oleh Masya tadi. Ya. Daripada Patelong sampai ke Kuala Terengganu. Nama Patelong. Kuala Terengganu tetapi dimiliki oleh Kerajaan Kelantan. Jadi Kelantan sebahagian daripada negara Patani besar. Negara Patani besar. Waktu tu kita tak sebut Siam lagi. Ya. Kita sebut dia Patani besar. Diasaskan oleh Raja Sakti I pada tahun 1650. Baik. Kemangkatan dia, kemangkatan pemerintah terakhir Patani Besar iaitu Raja Bahar 1670 menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan iaitu Kelantan Barat berpusat di Kota Kubang Labu dan Kelantan Timur berpusat di Kota Pangkalan Datu. Dekat sini yang menariknya. Kenapa Yang tu, itu cikgu? tadi di peringkat awal, kemudian baru dia transform, dia bertukar kepada kerajaan yang semasa ni. Kalau mungkin tengok muka Khadijah dah menunjukkan ekspresi. Dah nampak tu, dia dah nampak nama Long Yunus. Kerajaan Kelantan tidak akan lari daripada nama Long Yunus ni, iaitu putera pemerintah di Kota Kubang Labu yang berjaya menyatukan kedua-dua wilayah tadi. Kan selepas dia berpecah tadi, dia jatuh, kemudian dia berpecah kepada dua bahagian negeri Kelantan. Jadi Long Yunus ini tadi berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini dan mengasaskan kerajaan Kelantan yang bersusul galuh sehingga hari ini. Bersusul galuh sehingga hari ini. Kerajaan Kelantan pada tahun 1762 bersusul galuh hingga hari ini, menaiki tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan Kelantan waktu itu. Okey. Dan yang paling penting, baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Maksudnya waktu ini tadi, yang Kuala Terengganu tadi di bawah kerajaan Kelantan yang asal tadi telah pun keluar dan merdeka menjadi satu kerajaan Terengganu. Jadi dia pula iktiraf Kelantan lepas tu. Asalnya dia sebahagian, sekarang dia pula mengiktiraf. Ini adalah satu nilai yang kita pelajari dalam apa yang kita belajar hari ini. Apa yang kita belajar hari ini. Maksudnya asalnya dia dikuasai, membebaskan diri dan berlaku simbiosis di antara ini tadi dan mengiktiraf semula. Jadi yang berada di bawah tak selamanya berada di bawah, yang berada di atas tak semestinya sentiasa berada di atas. Akan bertukar, akan menggantikan dan masing-masing memainkan peranan masing-masing. Cikgu memandangkan dulu Kelantan ni sebahagian daripada Patani besar je kan. Itu yang kita dapat lihat di sebahagian daerah ataupun di bahagian-bahagian dalam Kelantan tu ada penempatan ataupun ada komuniti yang kita panggil komuniti Siam sekarang ni. Dan mereka sangat-sangat fasih berbahasa Kelantan dalam dialek ataupun slang Siam. Slang Siam. Saya tak nak ajuk tak retilah kan. Kalau kita tengok dekat belah-belah yang dekat-dekat dengan sempadan tu, mereka dah fasih berbahasa Thailand. Ya, betul. Itu sebab satu fakta yang ramai orang tak tahu tentang negeri Kelantan. Mungkin orang sangka bila sebut Kelantan, hari ini orang menyebut Kelantan, ramainya haji, ramainya lebay kat sana dan kita nampak identiti agama Islam begitu menebal di sana. Tapi jangan terkejut, kalau pergi ke Kelantan kita boleh jumpa patung Buddha. Itulah keharmonian negara kita Malaysia. Ada patung Buddha yang besar dekat Kelantan dan sebagainya kerana sebelum kedatangan Islam itu sendiri, di peringkat awal ini tadi mereka sangat terpengaruh dengan Hindu Buddha yang dibawa daripada merupakan kepercayaan asal penduduk-penduduk di tanah Melayu maupun Nusantara. Ya, dan lokasi-lokasi itu kini telah menjadi lokasi-lokasi sejarah. Betul. Yang kita dapat lihat kalau berkesempatan, kalau tak ada pandemik ni mesti kita dah boleh pergi buat lawatan, cikgu kan. Tunjukkan di Malaysia tapak-tapak sejarah, tapak-tapak zaman dahulu-dahulu kala yang kita boleh pelajari. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Jadi pada tahun 1777 memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galuh di timur tebing Sungai Kelantan, baginda juga telah mengarahkan pembinaan masjid kampung laut yang merupakan simbol pentadbiran Islam di Kelantan. Maksudnya ketika ini Islam telah datang.
Ini yang Masya sebut tadi tu. Ini yang Masya sebut tadi tu. Yang ini perkara menarik. Ni. Iaitu legenda pemerintahan Raja Perempuan dalam Kerajaan Kelantan. Seperti yang Wan Khadijah ceritakan pada kita tadi. Ni Cik Siti Wan Kembang memerintahkan wilayah tebing Sungai Lebir yang kini dikenali sebagai Kampung Cali pada awal abad ke-17. Kijang merupakan binatang kesayangan baginda yang dijadikan antara simbol pemerintahan kerajaan. Baik, tapi yang saya nak menarik perhatian semua murid-murid di rumah maupun yang di studio, mungkin Nisa juga boleh cuba kita tengok. Cuba kita tengok Rajah ini. Agak-agak gambar ni kita ada jumpa tak hari ni? Ada tak kita jumpa di mana-mana? Ini wang emas Kelantan semasa pemerintahan Cik Siti Wan Kembang tu. Hari ni kita ada jumpa tak gambar ni kat mana-mana? Macam kenal. Yang rasanya macam selalu je jumpa. Macam selalu je jumpa. Macam selalu je jumpa. Macam selalu je jumpa. Siapa tahu? Siapa tahu? Iman? Siapa tadi angkat tangan tadi? Agak-agak ni. Dekat mana kita boleh jumpa gambar ni? Masya angkat tangan. Masya. Kita boleh jumpa gambar tu dalam duit. Zoom sikit Masya, bagi nampak. Dekat situ ya. Lambang Bank Negara. Nampak tak lebih kurang? Dia tak serupa tetapi mungkin asasnya untuk logo dekat Bank Negara tu kita ambil daripada sini. Kan rupanya tu lebih kurang setiap orang merupakan rakyat Cik Siti Wan Kembang hari ini. Semua ada dalam poket kan? Adalah paling-paling duit biru. Ya, ada yang biru, ada yang purple. Besar sikit warna ungu. Ya, waktu tu warna emas je. Sekarang dah macam-macam warna. Ya, nanti nak raya nanti disebabkan kita ada penjarakan fizikal dan sebagainya, tak apa duit raya boleh secara transfer online je. Ya, kita scan QR code saja. Baik, kita ke negeri yang keseterusnya. Ke negeri yang keseterusnya iaitu negeri Perlis. Siapa yang akan bercerita tentang Perlis? Siapa nak kongsi ni? Ya, Syuhada. Silakan. Teruskan. Pada peringkat awal, Perlis merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah. Ya. Sultan Muhyiddin Mansur Shah telah membina kota Senar yang menjadi asas kepada perkembangan Bandar Kanggar. Sultan Diyahuddin Mukarram Shah I telah mengasas dan membangunkan Kota Kayang dan baginda mangkat pada tahun 1688 dan dimakamkan di Kota Kayang Perlis. Kota Kayang. Sultan Diyahuddin Mukarram Shah II membangunkan Kota Kayang II semasa menjadi Raja Muda, membentuk Mukarram Arau dengan melantik Syed Harum Jamalulain sebagai penghulu pada tahun 1798. Pada tahun 1843, Siam mengiktirafkan Syed Hussein Jamalulain sebagai pemerintah negeri Perlis dengan gelaran Pia Sokaram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Perlis. Syed Hussein Jamaluddin telah menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Ya, terima kasih Syuhada di atas penjelasan dan perkongsian kepada kita semua di sini. Macam mana cikgu dengan kerja rumah mereka? Double thumbs up. Double thumbs up untuk mereka. Double thumbs up. Okey, bagus. Mungkin sebab bulan puasa, masa banyak, mungkin antara rakaat tarawih tu dia baca buku ni. Dia bawa buku, okey habis 2 rakaat buka, habis 2 rakaat buka kan. Jadi betul macam yang Syuhada kongsikan dengan kita tadi tentang Perlis, sampai sengit-sengit mulut dia nak menyebut Diyaudin tu kan. Cikgu, nampaknya ada banyak nama-nama yang saya rasa begitu asing lah kalau kita nak sebut sama sekarang ni kan. Sebelum cikgu pergi kepada penjelasan dan juga penerangan berkenaan dengan Kerajaan Perlis, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
19 di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Masih bersama Cikgu Ridwan dan juga kawan-kawan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Jom Cikgu, kita teruskan dengan Kerajaan Perlis kita, Cikgu. Baik, Kerajaan Perlis. Okey, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabila Syuhada tadi telah melengkapi semua sekali. Cuma di hujungnya, Syed Hussein Jamalullah telah menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran ketika itu. Masya, tak ada maklumat tambahan untuk kali ini. Kalau tak, dia sentiasa ada je maklumat tambahan. Tak ada untuk kali ini tak ada. Kalau tak, kita baru je cikgu. Tapi kita suka murid aktif macam ni. Ya. Okey. Jadi di situlah telah jadikan Arau sebagai pusat pemerintahan, dan akibat daripada negeri-negeri ini tadi, kalau tengok macam Nisa kata tadi, nama tu agak pelik, dan itulah Nusantara ketika itu. Nusantara ketika itu, alam Melayu ketika itu, yang nama-namanya banyak terpalit dengan Hindu, Buddha dan sebagainya. Kan dia dah angkat tangan. Teruskan. Ya, Masya. Ya. Buka mikrofon. Okey, Masya. Untuk pengetahuan semua, wilayah Setul kemudiannya telah diserapkan sebagai wilayah Siam, manakala Kubang Pasu kembali menjadi sebahagian wilayah Kedah pada tahun 1859. Dan bunga emas merupakan pohon bunga emas dan perkakas pengiring dengan kadar yang ditentukan oleh pihak raja dan kerajaan Siam. Bunga emas dihantar ke Bangkok setiap 3 tahun setiap tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Menjamin keselamatan. Baguslah Masya ni. Bunga emas. Pandai jadi sikit maklumat yang orang tak sebut. Dia dapat. Kebetulan keluar bunga emas, triggered memory dia. Betul. Ini pelajar yang baik. So ini adalah bunga emas yang disebutkan oleh Masya tu tadi. Jadi saya rasa untuk Kedah jelas kat situ. Nabila dah kongsikan kita maklumat yang lengkap, dan ditambah dengan maklumat tambahan oleh Masya tadi, saya rasa lengkap. Tak perlu kita nak ulas lagi. Maksudnya pelajar kita dah buat homework yang baik dan kita sahkan dia. Baik. Kita teruskan kepada bahagian kedua tadi. So kita habis tentang kemunculan negeri-negeri, 4 buah negeri tadi. Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan dan Perlis. Sekarang kita pergi kepada apakah hubungan di antara keempat-empat buah negeri ini tadi, yang mana berpecah kepada 2, iaitu hubungan perdagangan dan hubungan diplomatik. Baik. Jom. Homework cikgu dah bagi, betul? Cikgu dah kata buatkan nota tentang hubungan ni, betul ke tak betul? Dah buat ke belum? Siapa tak buat, kita jumpa dengan PK Ham sekejap lagi ya. Jangan sampai cikgu call. Saya yakin kawan-kawan saya dah buat, cikgu. Mesti. Mereka ni setakat ini homework tak pernah fail. Tak pernah fail. Betul tak kawan-kawan? Betul. Betul. Tengok dia punya angguk tu macam tak nak je angguk kan. Nasib baik Nisa ada backup. Baik, kita teruskan. Hubungan perdagangan. Baik, siapa nak mulakan? Tunjukkan dia punya hasil kerja untuk... Okey, Nabila Syuhada. Nabila. Silakan. Teruskan Nabila. Ya, tunjukkan Nabila. Oh, banyak notanya cikgu. Silakan. Hubungan diplomatik tentang pengiktirafan. Baik. Pengiktirafan bertujuan mengesahkan Sultan sebagai pemerintah. Hal ini mewujudkan hubungan antara kerajaan berdaulat yang mempunyai taraf yang sama. Contohnya, pada tahun 1775, Sultan Terengganu telah mengiktiraf kerajaan Kelantan yang telah disatukan di bawah pemerintahan Long Yunus. Pengiktirafan pengiktirafan. Baik, seterusnya. Okey, siapa nak kongsi bahagian Siapa lagi? Ya, okay, Iman. Silakan. Tunjuk bagi nampak. Okey. Silakan. Hubungan diplomatik dengan pertahanan. Tujuan memastikan kelangsungan sesebuah negeri dan mengekalkan kedaulatan sesebuah negeri daripada campur tangan kuasa lain. Contohnya, pelantikan Long Ghaffar dari Kerajaan Reman sebagai Perdana Menteri Kelantan merangkap Panglima Perang telah membantu mengekalkan keamanan di negara Kelantan. Di negeri Kelantan. Okey, seterusnya. Dia ada 3 tu. Mana ada satu lagi? Ada lagi satu. Siapa? Hubungan diplomatik. Okey, Siti Khadijah. Silakan. Saya akan terangkan dari segi perkahwinan. Perkahwinan. Perkahwinan diraja antara sesebuah kerajaan merupakan amalan tradisi kerajaan negeri-negeri Melayu. Perkahwinan diraja ini akan mengukuhkan hubungan dan menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. Contohnya, Cik Kuan, Puteri Long Yunus, dikahwinkan dengan Tengku Muhammad Putra Sultan Terengganu.
Betul. Perkahwinan, dikahwinkan untuk mengukuhkan kedudukan. Baik, seterusnya itu tadi adalah dari aspek hubungan diplomatik. Kita pergi kepada hubungan perdagangan. Ada siapa yang sepatutnya buat hubungan perdagangan? Siapa? Okey, Masya. Ya, Masya. Silakan. Tunjuk Masya. Wah, okey, baik. Kala-kala. Apa yang anda telah buat homework tu, Masya? Sila kongsikan. Ya. Untuk pelabuhan, hubungan antara kerajaan berlaku melalui aktiviti perdagangan di pelabuhan. Okey. Contohnya Kedah. Pangkalan Lembah Bujang, Pangkalan Kuala Merbuk terletak di Sungai Merbuk. Pangkalan Kuala Muda di Sungai Muda dan Sultan Muhammad Jiwa 1472 hingga 1506 telah memperkemas penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan. Yang kedua, untuk Kelantan, Pangkalan Galuh yang bermaksud pangkalan permata dibina di Sungai Kelantan. Menggunakan mata wang logam, dina dalam urusan perdagangan sejak tahun 1181. Yang ketiga, Perlis, Pelabuhan Kuala Perlis di Sungai Perlis. Pekan Kanga yang terletak di pertemuan cabang anak Sungai Perlis menjadi tempat pertemuan perdagangan. Akhir sekali, Negeri Sembilan, pangkalan di Sungai Linggi dan pedagang Rembau menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang luar. Ya, terima kasih Masya. Itu Macam daripada sudut ni. perdagangan. Betul. Double Itu thumbs up ya, cikgu, untuk perdagangan untuk keempat negeri itu. So perdagangan baru satu aspek. Aspek yang kedua untuk perdagangan, siapa yang akan berkongsikan? Afifah. Ya, teruskan Afifah. Dia buat barang dagangan, Baik. kekayaan hasil bumi dan kepelbagaian jenis barang dagangan menjadi tarikan pedagang tempatan dan dari luar alam Melayu. Perlis memperdagangkan beras dan biji timah dengan negeri Tirai dan Siap. Negeri Sembilan memperdagangkan biji timah, sirih, Sungai Baharu dan Kapu Barut dengan Johor dan Melaka. Kedah memperdagangkan emas, urat, beras, garam, damar dan Kapu Barut. Manakala pedagang dari Perak, beras, Perak dan Melaka membawa barang dagangan seperti arak kayu, papan dan ikan seri. Dan Kelantan memperdagangkan emas dan dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar kepulauan Melayu. Baik, terima kasih Terima Afifah. kasih. Macam mana cikgu? Sekerja mereka. Menarik dan melalui pembacaan yang boleh saya katakan lengkap, maklumat itu tepat. Betul. Maklumat itu tepat, iaitu kalau kita tengok ianya akan pergi kepada hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan tadi ada terbahagi kepada dua, iaitu hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Diplomatik itulah tadi perkahwinan, mengesahkan pertabalan, dan daripada hubungan perdagangan tadi kita tengok kita ada dua yang disebut tadi, iaitu pelabuhan. Semua negeri yang kita belajar hari ini ada pelabuhannya, dan pelabuhan itu memainkan peranan dia sebagai pelabuhan yang menghubungkan antara kerajaan dan barang dagangan. Setiap negeri mempunyai barang dagangan sendiri yang mungkin diperlukan oleh negeri lain, menjadikan hubungan terjalin antara kerajaan. Baiklah, kita telah pergi kepada 4 kerajaan hari ini, iaitu Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Cikgu, mungkin cikgu boleh berikan ataupun rumuskan apa yang kita telah pelajari setakat ini. Silakan cikgu. Baik. Kalau kita tengok daripada apa yang kita belajar hari ini, keempat-empat buah kerajaan diasaskan mungkin mempunyai jarak di antara tahun pengasasan awal dan antara satu kerajaan dengan satu kerajaan yang lain. Walau bagaimanapun, kesinambungan daripada kerajaan ini menyebabkan akhirnya kerajaan-kerajaan ini dapat wujud bersama-sama dalam satu selemasa. Di dalam satu selemasa ini menyebabkan akhirnya keempat-empat kerajaan ini tadi menjalinkan hubungan di antara satu sama lain. Dan hubungan ini adalah penting. Kenapa penting? Untuk menentukan kukuhnya sesuatu kerajaan, dia perlu mendapat sokongan dari kerajaan lain. Dan untuk mendapatkan sokongan, pelbagai-bagai kaedah boleh digunakan. Mungkin boleh guna antara macam kita gunakan bunga emas tadi, atau mungkin kita boleh gunakan kaedah perkahwinan. Kahwinkan puteri daripada kerajaan ini dengan putera kerajaan ini supaya terbentuknya. Yalah, kalau dah besan kena serang nanti, besan mesti tolong, ya tak? Jadi di situlah membentukkan dia punya
mutual kegunaan bersama di antara kerajaan tersebut. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ridwan dan terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMA Datuk Kerana Petra Makmur Negeri Sembilan kerana banyak yang saya pelajari pada hari ini. Diharapkan yang di rumah pun turut sama banyak belajar dan mengambil nota. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Cikgu Ridwan. Terima kasih kepada para penonton kerana setia bersama-sama dengan kami. Kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di Teras Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCD 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima Didik TV KPM